Selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan punca-punca kebocoran data pelajar melalui platform digital. Satu isu yang semakin membimbangkan dalam dunia pendidikan moden. Dalam era digital, keselamatan data pelajar amat penting, namun terdapat kelemahan yang menyebabkan maklumat pribadi mereka mudah terdedah. Contohnya pada tahun 2020, sistem pendaftaran pelajar di Indonesia mengalami kebocoran data akibat kelemahan keselamatan. Manakala University Michigan menjadi serangan cyber yang mendedahkan lebih 600,000 rekod pelajar. Terdapat 4 punca utama kebocoran data ini. Yang pertama, kelemahan sistem keselamatan. Sistem yang tidak dikemas kini dan kurang ciri keselamatan seperti penelitian data mudah dieksploitasi. Yang kedua, serangan cyber dan penggodaman. Penggoda menggunakan perisian hasad dan serangan phishing untuk mencuri data pelajar. Yang ketiga, akses tidak sah oleh pihak ketiga. Keterlaluan lemah dan kecoyan dalam kawalan akses membolehkan data jatuh ke tangan yang salah. Yang terakhir, kurangnya kesadaran keselamatan cyber. Pengguna sering tidak menyadari risiko seperti perkongsian maklumat blog masuk pemasangan perisian yang tidak selamat. Keselamatan data pelajar dalam pendidikan digital semakin mencabar. Oleh itu, pendidik perlu mengamalkan 4 nilai utama bagi menangani isu ini, yaitu amanah, keprihatinan, profesionalisme, dan tanggung jawab. Yang pertama, amanah. Guru perlu menjaga kerahasiaan maklumat pelajar dan memastikan ia tidak disalahgunakan. Yang kedua, keprihatinan. Pendidik harus peka terhadap ancaman cyber dan memberi kesadaran kepada pelajar mengenai keselamatan data. Seterusnya, profesionalisme. Guru perlu mematuhi etika keselamatan digital serta menjalani latihan berkala dalam pengurusan data. Akhir sekali, tanggung jawab. Setiap pendidik bertanggung jawab memastikan data pelajar disimpan dengan selamat dan dilindungi mengikut peraturan yang ditetapkan. Kesimpulannya, dengan mengamalkan nilai-nilai ini, pendidik dapat melindungi privasi pelajar serta memastikan teknologi digunakan secara selamat dan beretika dalam pendidikan. Dalam sejahtera, hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan menjaga privasi dan keselamatan data pribadi pelajar dalam konteks pendidikan. Kepentingan yang pertama ialah untuk melindungi identiti pelajar. Maklumat pribadi ini seperti nombor kad pengenalan, alamat rumah, rekod kesehatan, dan rekod akademik. Jika data ini terdedah, boleh menyebabkan pelajar berasa malu dan tertekan. Oleh itu, menjaga privasi pelajar adalah asas untuk memastikan kesejahteraan mereka. Kepentingan yang kedua ialah membantu memupuk kepercayaan antara pelajar dan pihak sekolah. Apabila pelajar merasa yakin bahawa maklumat mereka dijaga dengan baik oleh pihak sekolah, mereka lebih bersedia untuk bekerjasama. Kepercayaan ini penting untuk membina komuniti pendidikan yang kukuh dan selamat. Jika pihak sekolah ini cuai dalam menjaga data pelajar, akan menyebabkan kepercayaan ini akan hilang. Kepentingan yang ketiga ialah menggalakkan penyalahgunaan data pelajar bagi tujuan yang salah atau tidak sah, seperti untuk penipuan keuangan ataupun pemasaran terlarang. Keselamatan data yang ketat dapat menghindarkan risiko ini. Akhir sekali, menjaga privasi pelajar membantu memastikan institusi pendidikan mematuhi undang-undang privasi yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Melanggar undang-undang bukan saja merosakkan reputasi institusi, tapi juga menjejaskan kepercayaan daripada ibu bapa, pelajar, dan masyarakat. Kerana kepercayaan ini merupakan kunci bagi semua institusi pendidikan dalam melindungi data pelajar. Kesimpulannya, privasi dan keselamatan data pribadi pelajar adalah sangat penting untuk melindungi identiti mereka, memupuk kepercayaan, mencegah penyalahgunaan data, dan memastikan institusi pendidikan mematuhi undang-undang. Semua pihak perlu bekerjasama untuk mewujudkan komuniti pendidikan yang kukuh dan aman. Cadangan pendekatan yang menggambarkan etika positif. Yang pertama adalah penggunaan platform yang sah dan terjamin. Media sosial berfungsi sebagai medium komunikasi yang popular di Malaysia, terutama semasa PKP. Ia juga membolehkan pengguna berhubung, berkongsi idea dan berinteraksi. Kecanggihan dalam media sosial ini telah menjadi satu pemangkin dalam meningkatkan penggunaan media sosial di Malaysia.
Hal ini disebabkan oleh pengguna bukan sahaja dapat berkongsi gambar dengan rakannya, tetapi mereka juga boleh menyiarkan komen bagi maklumat yang dimuat naik dalam akaun mereka sendiri. Namun, para pengguna dinasihati untuk sentiasa berhati-hati dalam penggunaan media sosial dan harus memastikan penggunaan platform yang digunakan adalah sah agar maklumat dan keselamatan terjamin. Yang kedua adalah pendidikan digital kepada pelajar. Dasar pendidikan digital bertujuan untuk melahirkan generasi yang fasih digital, meningkatkan kompetensi guru dan merapatkan jurang digital. Guru juga disarankan untuk mengemaskini pengetahuan teknologi mereka agar dapat menggunakan bahan interaktif dalam PDP seperti musik, video dan aplikasi pendidikan bagi meningkatkan pemahaman murid. KPM telah mencetuskan fenomena bagi penyelidik PDP untuk mengetengahkan kajian penggunaan teknologi dalam PDP seiring dengan perkembangan teknologi yang tiada sepadan dan batasan. Kepentingan elemen pendidikan digital dalam konteks realiti dan akademik diberi penekanan agar seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Yang ketiga adalah pematuhan polisi sekolah. Keselamatan sekolah penting untuk mencegah kemalangan, jenayah dan salah laku. Pengguna komputer yang terkawal mampu meningkatkan pembelajaran, tetapi penyebaran virus dan maklumat palsu harus dielakkan melalui garis panduan yang jelas. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata laluan yang kukuh. Kata laluan berfungsi sebagai kunci keselamatan digital. Pengguna disarankan untuk menggunakan kata laluan yang kukuh bagi melindungi maklumat peribadi dan sistem komputer mereka, serta harus memastikan keselamatan kata laluan sistem komputer terjamin kerana kata laluan juga merupakan kata rahsia. Justifikasi bagi pendekatan yang dicadangkan mencadangkan pendekatan bersepadu yang menekankan kedua-dua aspek etika yang berkesan dalam menangani isu keselamatan data dalam tetapan pendidikan. Setiap langkah yang diambil menunjukkan elemen bertanggungjawab profesional guru yang memastikan keselamatan data pelajar itu dikekalkan. Justifikasi pertama melindungi hak asasi pelajar. Guru dinasihatkan menggunakan platform pembelajaran digital yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM seperti D5 Digital Educational Learning Initiative Malaysia yang telah melalui proses penilaian keselamatan data. Langkah ini menunjukkan tanggungjawab guru dalam memilih bahan bantu belajar yang selamat dan sesuai. Selain itu, pemilihan platform yang sah mencerminkan integriti guru dalam melindungi hak asasi pelajar terhadap privasi dan keselamatan data. Justifikasi yang kedua ialah mendidik pelajar tentang privasi digital. Menyediakan pendidikan digital kepada pelajar mencerminkan nilai integriti dan kebolehpercayaan. Guru yang mendidik pelajar tentang kepentingan menjaga maklumat peribadi bukan sahaja melengkapkan mereka dengan pengetahuan teknologi, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang beretika dalam dunia digital yang semakin kompleks. Langkah ini juga memupuk nilai kesedaran diri dan accountability dalam kalangan pelajar. Di samping mengajar mereka berfikir secara kritis sebelum berkongsi maklumat di platform digital. Justifikasi seterusnya ialah mematuhi polisi sekolah. Guru harus sentiasa mematuhi dasar keselamatan data yang ditetapkan oleh sekolah, termasuklah langkah seperti tidak berkongsi data melalui aplikasi tidak selamat dan memastikan maklumat pelajar disimpan pada platform yang disulitkan. Pematuhan ini juga menunjukkan sikap amanah guru kerana guru secara sedar bertindak dengan penuh tanggungjawab untuk memastikan maklumat pelajar tidak terdedah kepada risiko penyalahgunaan. Langkah ini mencerminkan profesional guru kerana mereka memastikan semua prosedur keselamatan dipatuhi untuk melindungi data pelajar dengan baik. Dengan mengambil langkah yang berjaga-jaga ini, guru dan pelajar menunjukkan kebimbangan terhadap keselamatan data mereka dan berusaha untuk mengelakkan ancaman digital yang menjejaskan privasi mereka. Justifikasi yang terakhir ialah penggunaan kata laluan yang kukuh. Guru dan pelajar digalakkan menggunakan kata laluan yang kukuh dan membolehkan ciri keselamatan tambahan seperti pengesahan dua faktor. Langkah ini mencerminkan nilai tanggungjawab kerana ia menunjukkan tahap kesedaran yang tinggi terhadap perlindungan maklumat peribadi. Etika penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang telah dicadangkan dapat memberi implikasi dan juga hasil kepada guru dan juga pelajar. Pertama sekali kita lihat kepada pelajar, ianya dapat memupuk nilai kesedaran diri terhadap perlindungan data peribadi mereka dan juga menggalakkan sikap bertanggungjawab dalam diri pelajar semasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran.
Pelajar lebih peka terhadap hak mereka dalam menggunakan dunia digital dan memahami kepentingan menjaga hak pribadi dan privasi mereka dalam talian. Misalnya, pelajar boleh menetapkan kebenaran akses kepada tugasan ataupun projek digital mereka sama ada hanya kepada guru atau rakan sekelas yang tertentu sahaja yang dapat melihat ataupun mengakses data tersebut. Seterusnya, terdapat juga kes seperti pelajar memadam rekod penyertaan dalam aktiviti pembelajaran atas talian yang telah dibuat oleh guru. Hal ini mungkin mereka tidak percaya terhadap sesebuah institusi pendidikan ataupun sekolah. Tetapi apabila sekolah mengamalkan dasar privasi yang jelas dan mematuhi polisi yang ditetapkan, mereka memberikan hak kepada pelajar untuk mematuhi data peribadi mereka dalam sistem pendidikan. Ini membuatkan pelajar lebih percaya dan juga mereka merasa lebih selamat apabila mereka mempunyai hak untuk mengawal maklumat peribadi mereka. Implikasi dan juga hasil bagi guru pula, sifat bertanggungjawab dalam diri seseorang guru itu semakin meningkat dalam mengendalikan data setiap pelajar. Guru mempunyai hak untuk mengendalikan data seseorang pelajar. Oleh kerana itu, mereka akan sentiasa memastikan keselamatan data pelajar dipelihara serta guru itu sendiri merasa tanggungjawab mereka untuk melindungi dan tidak mendedahkan maklumat yang tidak sepatutnya kepada pihak lain. Contohnya seperti pengendalian kertas ujian haruslah disimpan dengan selamat dan guru memastikan tiada kebocoran data berlaku kerana mereka sentiasa menjaga hak peribadi atau data seseorang pelajar. Yang kedua pula ialah guru lebih berhati-hati dalam memilih platform pembelajaran digital yang sesuai dan selamat digunakan oleh pelajar. Implikasi ini membuat guru sentiasa mengkaji dan juga mencari platform yang legit seperti Microsoft Teams yang mempunyai ciri-ciri memenuhi standard keselamatan data dan juga perlindungan data yang ketat seperti pelajar boleh mengakses dengan kebenaran guru sahaja. Guru juga lebih peka untuk tidak berkongsi maklumat pelajar kepada pihak luar ataupun pihak ketiga tanpa kebenaran. Dengan pendekatan ini, sekolah memastikan keselamatan data pelajar sentiasa dikawal dan dilindungi dalam sistem data yang selamat dan pada masa yang sama memupuk nilai etika digital dalam kalangan pelajar. Terdapat beberapa implikasi terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Pertama, peningkatan sistem keselamatan cyber. Kebocoran data pelajar telah mendorong institusi pendidikan untuk memperketat langkah-langkah keselamatan. Ini termasuk juga penggunaan sistem enkripsi yang lebih kuat, pemantauan rangkaian secara masa nyata dan kecerdasan buatan bagi mengesan aktiviti yang mencurigakan. Selain itu juga, latihan kepada tenaga pengajar khususnya mengenai amalan terbaik keselamatan cyber adalah penting bagi mengurangkan risiko kebocoran akibat kecuaian manusia. Kedua, pengurangan kecurangan akademik dan penyalahgunaan data. Tanpa kawalan ketat, maklumat pelajar boleh disalahgunakan. Contohnya, dengan dalam pemalsuan sijil akademik atau pencurian identiti untuk pemeriksaan dalam tarian. Untuk menangani isu ini, institusi pendidikan perlu mengimplementasikan sistem pengesahan identiti yang lebih kokoh seperti biometrik, teknologi pengecaman wajah dan sistem dua faktor pengesahan. Kesedaran terhadap etika digital juga perlu dipertingkatkan melalui pendidikan khas mengenai keselamatan cyber. Ketiga, pengukuhan reputasi institusi pendidikan. Kepercayaan ibu bapa dan pelajar terhadap institusi bergantung kepada keupayaannya melindungi data peribadi. Jika kes kebocoran data berulang, ia boleh menjejaskan pendaftaran pelajar dan kedudukan akademik institusi itu sendiri. Oleh itu, dasar ketelusan perlu diperkenalkan serta kerjasama dengan pakar keselamatan cyber bagi membangunkan infrastruktur digital yang lebih selamat dan dipercayai. Sebagai kesimpulannya, penggunaan teknologi dalam pendidikan memberi banyak manfaat tetapi ia harus diterapkan secara beretika. Keselamatan cyber yang telah dipertingkatkan, kawalan terhadap kecurangan akademik dan reputasi institusi yang terjaga adalah faktor penting dalam memastikan sistem pendidikan yang lebih cekap, adil dan selamat. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama dalam mematuhi etika teknologi agar manfaatnya dapat dinikmati tanpa mengorbankan integriti sistem pendidikan.